성매매, 사기, 절도, 폭행. 종합선물 세트네. 범죄를 저질러도 처벌받지 않는 만 14세 미만 촉법 소년에 해당돼 논란이 커질 것으로 보입니다. 이래서 내가 Okey, kembali kita ke Intermezzo. Salam sinema, salam untuk semua. InsyaAllah pada kali ini saya hendak review dua Korean series lah ya, yang saya baru lepas tengok dalam beberapa bulan yang sudah. Pertama adalah Penthouse, yang kedua adalah Juvenile Justice. Okey. Dari sudut dari kita pergi dulu kepada Penthouse. Okey. Satu siri yang saya rasa saya agak terlewat lah kot berbanding dengan orang-orang lain yang dah menonton series itu sejak tahun 2020 ya. Dia start daripada 2020, kemudian lepas beberapa bulan dia sambung kepada series yang season yang kedua lah, dan kemudian tahun lepas 2021 diakhirkan dengan season yang ketiga. Okey, kalau tengok dari segi plot cerita ataupun dari segi build up layout of the film tu, kita of the TV series tu rasanya dia tak sambung dah kot kat season 4, tapi dengan ada ura-ura akan sambung ke season 4 juga. Kalau masuk ke season 4 saya rasa dia akan tukarlah layout tu, dan mungkin ceritanya akan memang akan jadi sangat totally different lah daripada yang sebelumnya, kerana semua persoalan-persoalan yang berada dalam season pertama, season kedua telah dijawab dengan baik dalam season ketiga. Okey, dalam season-season yang telah dibentangkan kepada kita lah. Okey, kerana filem Penthouse ni dia TV series Penthouse ni dia berkisarkan tentang Hera Palace kan, Istana Hera, iaitu merupakan apartmen yang paling tinggi dekat Seoul, Korea, 100 tingkat, dan dia berkisarkan tentang kisah keluarga yang berada di tingkat yang ke-100 tu lah ya. Dan penduduk-penduduk yang menyertai, terutamanya yang menyertai Hera Club, kelab Hera Club, satu kelab yang elit, di mana adanya beberapa keluarga yang terdiri daripada ibu dan ayah dan juga anak-anak mereka yang sering bertembung lah dari segi kepentingan, dari segi pengaruh dan seumpamanya. Okey, dan ceritanya memang kalau kita lihat secara keseluruhannya tu temanya adalah berdasarkan tentang isu dendam, tentang kekayaan dan juga kekuasaan. Tapi yang menariknya tentang filem ini adalah sekalipun dia TV series ini adalah sekalipun dia memaparkan tentang kisah orang-orang kaya, tapi ia jauh lari daripada orang-orang kaya yang biasa kita lihat. Okey, kalau terutamanya kalau kita nak mengambil dari segi naratif dekat Malaysia, terutamanya karya-karya yang berkisahkan orang-orang kaya, kita akan lebih lihat bagaimana orang kaya itu nampak macam show off dan seumpama kan, dan ia lebih berkisahkan tentang plot-plot yang kalau saya katakan macam agak sememeh lah, yang berkaitan dengan isu cinta, isu hubungan keluarga yang mungkin tidak selesai. Tapi dalam konteks Penthouse, dia mengangkat budaya kelas orang kaya. Itu yang menarik. Kalau selalu kalau kita lihat orang-orang kaya, mereka terlibat dalam of course perniagaan, dan kalau anak-anak mereka tu lebih kepada hobi-hobi yang extravaganza lah kan, macam mungkin dengan haiwan belaan dan seumpamanya, dengan pergi kelab dan seumpamanya. Tapi dalam siri Penthouse ni, dia cerita dia tentang anak-anak ni dia melibatkan satu budaya tinggi, iaitu budaya muzik opera, yang mana saya rasa dilakukan dengan sangat baik, dan perincian-perincian muzik-muzik yang ada di dalam Penthouse itu saya rasa sangat bagus, dan dia kita melihat perkembangan operatik dalam anak-anak yang belajar muzik itu, dan disekalikan dengan naratif balas dendam ibu dan ayah mereka lah. Okay. Dan kalau kita lihat, yang menariknya juga adalah apabila perkembangan yang berlaku, konflik berlaku di antara orang-orang dewasa, iaitu ibu dan ayah mereka, secara tidak langsung memberi kesan kepada bagaimana anak-anak mereka bereaksi. So, tema tentang bapa borek anak rintik itu memang sentiasa berulang-ulang lah dalam Penthouse ini. Dan yang lagi menarik itu tentang plot twist, ataupun kalau plot twist tu bagi saya dia ada dua. Satu, plot twist yang bersifat perkembangan yang monumental, sebab dia
apabila kita lihat dalam mana-mana naratif, kita ada kuasa baik dan kuasa jahat lah, so kita nak mudahkan kan. So kuasa baik dia selalunya kita akan katakan ada kuasa baik cuba mendapatkan sesuatu dan kemudian dihalang oleh kuasa jahat kan. Kemudian kuasa jahat naik lah dari segi orang kata apa kuasa naratif tu. Kemudian akhirnya akan dimenangi oleh kuasa baik. Tapi dalam Penthouse ni dia betul kalau kita lihat banyak review orang cakap tak boleh skip walaupun 1 saat sebab setiap 1 minit itu akan ada perubahan plot yang bestnya sebab dia logik dan kemudian dia melibatkan kuasa baik dan kuasa jahat tu dari segi sudut kuasa mereka tu sentiasa bertukar tangan. Jadi dia tak berhenti tau. Dia mula-mula puak yang baik merancang sesuatu, dia halang oleh puak jahat. Baik lawan lagi dia sentiasa struggle itu sentiasa berlaku sampailah ke hujungnya dan di akhirnya itu juga kalau kita lihat ada yang memberikan komen, dia kata kalau semua cerita ni sebab kebanyakan karakter dalam cerita ini dihilangkan lah, dihilangkan ni boleh maksudnya mungkin mati kan dan seumpama. Tapi saya rasa dia mempunyai satu logik yang kuat di mana nak nyatakan yang terselamat itu kalau kita lihat watak-watak yang di akhirnya masih hidup adalah watak-watak yang sebenarnya tidak begitu yang menjalankan kisah-kisah mereka itu dengan begitu tulus dan orang kata tidak ada elemen-elemen yang membuatkan dia patut menerima balasan. Begitulah kalau kita nak sebutkan. Jadi walaupun orang yang dikatakan sebagai watak-watak protagonis dalam Penthouse itu dikatakan protagonis, tetapi akhirnya mereka menerima balasan juga kerana apabila mereka terlibat dalam konteks apabila mereka mendahulukan dendam mereka itu berbanding daripada sifat-sifat kemuliaan seperti melupakan dendam dan seumpamanya, akhirnya mereka pun terpalit sekali dalam lumpur dendam itulah kalau kita nak sebutkan. Mungkin kalau kita nak ringkaskan seperti dendam itu adalah seperti kamu kamu meminum racun sendiri dan kamu mengharap orang lain mati. So sebenarnya at the end of the day orang yang berdendam itu sendiri akan menghancurkan diri dia sendirilah. Itu point yang kita dapat lihat yang paling besar dalam Penthouse yang saya jumpa. Kemudian apa lagi dalam Penthouse juga, selain daripada itu, of course dia punya karakter. Setiap watak itu walaupun ramai assemble cast, tapi dalam kepala otak ni walaupun saya ni bukanlah peminat Korea Tengah sangat, tapi kita dapat nama-nama diorang pun macam lebih kurang dekat-dekat kan. Jadi watak tu banyak tau, watak banyak, tapi kita boleh ingat karakter sebiji-sebiji. Walaupun saya dah tonton kalau Penthouse, saya dah tonton 4 bulan sudah. So cuba bayangkan, saya masih lagi ingat kepala otak walaupun nama-nama tu of course lah nama seperti Dante, Choi Son Jin, Sun Ryon dan Logan Lee tu kita ingat lah kan, ataupun Baek Rona kan, Min-So itu memang kita ingat lah. Tapi ada karakter-karakter yang lain yang dalam Penthouse ini masih lagi diingati kerana karakter-karakter differentiation atau distinction yang sangat bagus di antara mereka lah. Dan kita pun dapat tahu yang karakter 3 karakter perempuan dalam filem ini memenangi pelakon terbaik lah dalam anugerah TV series dekat Korea, menunjukkan betapa hebatnya mereka. Dan ada satu watak tu dimenangi oleh 3 orang kan sekali, sebab kan tiga-tiga bagus, sama bagus, so awak sebagai dengan 3 orang. Okay, so jadi saya rasa Penthouse satu drama yang cukup bagus. Dan bila kat hujung tu baru saya tahu sebenarnya kawan saya dalam department yang sama pun sebenarnya tengok juga cerita Penthouse. Walaupun kami berbeza umur, akak tu pun dah nak bersara, tapi bila kat hujung kita akak pun tengok juga kan. So saya rasa sangat boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Dan cerita dia sangat best lah, very entertaining yet very interesting story to be follow lah. Okay, so tu cerita Penthouse. Cerita yang kedua adalah tentang Juvenile Justice. Ini saya baru tengok. Bila saya tengok Juvenile Justice ni, of course nama pun juvenile kan, so dia cerita tentang kes-kes juvenile yang berlaku di Korea. Yang menarik tentang perspektif yang diletakkan dalam Juvenile Justice itu yang menarik perhatian saya. Sebab kita ingat macam kes juvenile hanyalah merupakan kes jenayah. Bezanya dengan kes jenayah yang kita bisa dengar ialah kes jenayah yang dilakukan oleh orang oleh mereka yang berada di bawah umur kan. Okay. Itu je yang kita tahu kan. Dan kes jenayah itu
Yelah, boleh jadi kes bunuh dan seumpama dan sebagainya. Tapi perspektif yang dibawa oleh juvenile justice itu sangat menarik, di mana dia tidak berhenti hanya pada peranan mahkamah untuk menghukum pelajar atau pelajar lah pula kan, menghukum mereka yang di bawah umur ni apabila mereka berkesalahan, tapi juga bagaimana mereka mencari punca kenapa hal itu terjadi dan bagaimana dia boleh mengubah faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan jenayah-jenayah itu. Itu hal yang dibangkitkanlah di dalam juvenile justice ni, dan kemudian kita dapat lihat bagaimana keadilan itu dilaksanakan. Sekarang ni kamu memang terlibat dengan jenayah itu, kamu memang akan dikenakan tindakan lah, akan dikenakan hukuman dan seumpamanya, sekalipun jelas dari segi sudut naratif tu adalah disebabkan oleh tekanan keluarga, disebabkan oleh masalah-masalah yang berlaku dalam keluarga dan seumpama. Dan yang menarik juga adalah jalinan naratif itu bukan hanya pada mula-mula tu kita ingat dia adalah merupakan dalam setiap episod itu adalah kes-kes yang berlainan, tapi bila semakin kita menonton di episod-episod itu, kita juga menelusuri perkembangan watak-watak utama hakim-hakim dalam juvenile justice ni, dan kemudian hakim-hakim itu pun terpalit sekali dengan kes-kes Juvana. Itu je saya rasa sangat menarik lah, dan menimbulkan persoalan-persoalan bagaimana perjuangan Juvana itu suatu perjuangan yang dipandang sepi oleh masyarakat kebanyakan, dan akhirnya mampu sebenarnya sangat berperanan sangat signifikan dalam menentukan masa depan sesebuah negara dan juga masyarakat. Dan dikatakan ramai pelakon dalam juvenile justice adalah pelakon-pelakon baru. Saya pun terkejut juga sebab mereka berjaya membina mood naratif yang konsisten. Itu yang menarik, sebab dia tidak seperti kes jenayah yang lain yang mungkin agak bersifat aksi ataupun bersifat orang kata truly gripping, that kind of stuff. Dia agak contemplative, maksudnya dia punya pace itu tidak laju, tapi tidak terlalu slow. Dia macam just nice, dia punya pace naratif yang ditentukan dalam juvenile justice ni membuatkan kita mempunyai masa untuk melihat sendiri ke dalam keluarga kita sendiri, adakah kita merupakan antara faktor-faktor yang menyumbang kepada jenayah juvenile yang berlaku di sekeliling kita. Dan itu adalah satu perspektif yang cukup baguslah menurut saya, ya. Okey, so inilah kedua-dua cerita yang saya rasa memaparkan hal yang pernah dipaparkan oleh pemikir lain di luar Korea, termasuk juga di Malaysia, tapi kaedah atau pendekatan yang dibawakan oleh mereka itu sangat berbeza dan mempunyai keunikan tersendiri yang wajar ditonton dan dicermati penontonannya oleh para peminat sinema tempatan juga penikmat Korea, K-drama. Okay, so saya rasa sekian dulu tentang Penthouse dan juga Juvenile Justice. Salam sinema, salam intermezzo. Sekian.